Sudah tu. Okay. So kita akan start lah pembelajaran kita. Okay. Sudah record, sudah share screen. Okay, kita boleh. Okay, so hari ni kita nak belajar tentang laju purata. Okay, kalau bahasa Inggerisnya average. Okay, average. Speed average. Okay, speed average. Average speed. Okay, average speed. So, okay, pertimbangkan, okay, pertimbangkan perjalanan perkhidmatan kereta api elektrik, okay, ETS dari Kuala Lumpur ke Batu Wood. Okay, kereta api itu akan bergerak dengan laju tak seragam. Dalam situasi sedemikian, laju purata digunakan untuk memberikan suatu gambaran tentang laju kereta api itu. Okey, bagi laju yang tak seragam, kita gunakan purata laju untuk memberikan gambaran tentang laju tersebut. Okey. Average speed. Okey, total distance divide total times. Okey, so kita lihat contoh soalan contoh 5. Okey, so ingat formula laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, so contoh 5, Amir. Okay, Amir berbasikal dari rumahnya ke bandar A pada pukul 9 pagi. Dalam perjalanan dia singgah di restoran pizza untuk berehat dan makan sebelum dia menyambung perjalanan A pada pukul 12.15 tengah hari. Hitung laju purata dalam kilometer perjalanan itu. Okey, so laju purata average speed sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, soalan tu minta hitung laju purata. Okey, dalam kilometer per jam. So jumlah jarak, okey, daripada rumah ke bandar A. So jumlah jaraknya ialah 10 tambah 25. Okey, 10 tambah 25. Jumlah jarak daripada rumah ke bandar A. So total distance is 10 plus 25. Jumlah masa. Jumlah masa, macam mana dapatkan jumlah masa? Okey. Macam mana dapatkan jumlah masa? Okey, bertolak pukul 9 pagi. Bertolak pukul 9 pagi sampai 12.15. So, macam mana nak dapatkan masa perjalanan? Macam mana nak kira jalan masa perjalanan? Yes, boleh? Siapa-siapa? Bertolak 9 pagi ya, sampai 12 suku. So, berapa masa yang digunakan? Macam mana nak dapatkan masa? The times taken. 3 hours 15 minutes. Okay, very good. Okay, how to get 3 hours 15 minutes? Tambah, tolak, darab atau bagi? Minus. Okay, so kita boleh buat cara yang paling senang. Saya tak tahu macam mana you buat. Okay, tapi saya boleh buat macam ni lah. Okay, 12, okay, 15, tolak 9 pagi. Okay, 12, 15, tolak 9 pagi. So, kita buat cara jam, minit. Okay, kita boleh buat macam ni. Jam, minit. Okay, so kita ada jam 12 minit 15 minit. Okay, 12, 15. Okay, tolong patuh dengan masa, line illusion. Okay, so jam 12 jam 15 minit, tolak
9. Okay, 9. Okay, so ini cara yang paling senang lah. Sir, Yes. we cannot see your screen. Yes. I noticed that. Okay. What happened, huh? What happened? Something, I'm not sure what is happened. Okay, so macam ada hang sikit eh. Saya tutup, saya buka semula, try tengok okey tak. Saya tutup kamu tunggu sekejap. Okey sekarang okey Yes, sir. Okay, so okay, so kita sambung tadi kita nak hitung laju purata so laju purata formulanya jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. So jumlah jaraknya ialah 10 tambah 25 lah. Okay, jarak daripada rumah ke bandar A. So jaraknya 10. Okay, 10 tambah 25. Okay, total distance 10 tambah 25. Untuk dapatkan masa perjalanan masa yang digunakan, times taken, kita gunakan masa sampai tolak dengan masa bertolak. Okay, so 12 tolak 12, 15 minit tolak 9. So kita dapat 3 jam 15 minit. Okay, so 3 jam 15 minit. Okay, so 3 jam 15 minit. Ingat lagi tak? 15. Tukar kepada jam macam mana? Bahagi 60. Yes, okay, bahagi 60. So you get 3, 15 over 60. Okay, sebab 15 ni kena bahagi dengan 60 lah. Okay, kena bahagi dengan 60 untuk tukar kepada jam. Okay, lepas tu kita kira. Okay, 10 tambah 25 berapa? 35. Berapa? Yes, 35. Okay, per 3, 15 per 60. Dan kita dapat berapa? 5 bahagi 3 ABC 15 ABC 60.
Boleh nampak skrin saya tak? Boleh. Boleh. Ada nampak kalkulator tak? Ada. 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 Okey, kalau ada apa-apa masalah tolong beritahu saya sebab saya punya line ada problem sikit So kalau ada apa-apa masalah tak faham tolong beritahu saya direct lah. Okay, so 35 divide 3 15/60. Okay, so ini cara kita tekan lah kalkulator lah. Okay, tak payah kira sendirilah. Tekan saja kalkulator then dapat jawapannya 10/13. Okey. Tapi jarang kita nampak laju ada dalam bentuk pecahan Saya rasa kita tak pernah nampak laju dalam bentuk pecahan. So saya rasa lebih baik kita tukar kepada bentuk perpuluhan. Okey. Sebab kita tak pernah nampak orang ada tulis. Jaranglah. Okey. Okey, mungkin ada, saya tak pasti. Tapi bolehlah awak tulis dalam bentuk perpuluhan. Okey, perpuluhan. So, 10 point berapa? 76 ke 77? 77. 77 Bundahkan 77. Sebab nombor sebelah kanan lebih daripada 5, so tambah 1. So, 10.77. Okey, 10.77. Okay, so 10.77. Okay, so tadi atas ni kilometer, bawah ni ialah jam. Okay, so kilometer per jam. Unitnya adalah kilometer per jam. Okay, so itu je lah untuk mendapatkan jawapan purata laju. Okay, purata laju 10.77. Okay, kita lihat lagi. Satu lagi. Tak ada. Satu contoh saja. Okeylah, satu contoh pun satu contoh lah. Okey, tolong buat ini. Okey, tolong buat dalam test pad lah. Okey, salin dalam test buat dalam test pad dulu soalan nanti awak salin kemudian. Okey, soalan awak buat kemudian. Sekarang awak fahamkan dulu. Okey, understand dulu. Okey, so ini adalah beberapa formula yang kamu perlu ingat dan juga pertukaran unit yang kamu perlu ingat. Okey. So, soalan yang ni, okey, soalannya hitung purata laju. Okey, purata laju, laju purata bagi setiap situasi yang berikut. Okey, berikan jawapan anda dalam unit yang diberi dalam kurungan. Okay, calculate the average speed for each of the following situation. Give your answer in the units given in the bracket. Okay, so A. Objek A bergerak 59 meter dalam masa 12 saat dan 37 meter dalam masa 8 saat yang berikutnya. Okay, so A. Objek A bergerak 59 meter dalam masa 12 saat. Okay, dia bergerak 59 meter dalam masa 12 saat dan dia bergerak lagi 37 meter dalam masa 8 saat yang berikutnya. Okay, so laju purata. Okay, sama dengan apa dia? Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, jumlah jarak berapa? Berapa jumlah jarak? 96. Okey, macam mana dapat 96? 59 tambah 37. Yes, very good. Okey, 59 tambah 37. Okey. Dan jumlah masa? 20. 20. Macam mana dapat 20? 12 saat tambah 8 saat. Ya, 12 saat tambah 8 saat. Okey. So, kita dapat
Okey, 59 tambah 37 berapa tadi? 96. Okey, 96 ialah meter. Okey, 12 tambah 8, 20. 20 ialah saat. Okey, so dia nak dalam meter per saat lah. Okeylah, so meter per saat okey lah. So tak payah tukar unit ya. Meter per saat. So, 96 bagi 20 berapa? 96 bagi 20, tolong kira. 4.8. 4.8. Okey, so 4.8 meter per saat. Okey, so tulis dalam bentuk macam ni lah. Okey, 4.8 meter per saat. Itu saja untuk menghitung laju peratus. Okey, tolong ingat formula dia. Ingat formula untuk dapatkan laju peratus. Ya, so betul lah semua. Okey, kita lihat soalan B. Hitung laju peratus juga. Soalannya sama juga. Hitung laju peratus. Okey, B. Sebuah taksi bergerak 72 km per jam sejauh 126 km dan 80 km per jam sejauh 180 km. So maksudnya di sini ialah, okey, ada satu taksi. Okey, ada satu taksi bergerak 72 km per jam sejauh 126 km. Dan 80 km sejauh 180 km. Okey, so dia nak apa? Laju peratus. So, laju peratus, okey, saya gunakan ini, ada formula. Laju peratus sama dengan jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Okey, jumlah jarak apa? Jumlah jarak apa? Apakah jumlah jarak? 152. 152. Kenapa 152? 72 tambah 80. Kamu telah ditipu. Apakah sebenarnya 72? 306. 126. Lepas tu? Tambah 180. Yes. Okey, so jumlah jaraknya ialah 126 tambah 180. Jaraknya ialah ini jarak dia. Okey, jarak kilometer kan, jarak. Okey. Dan jumlah masa ada tak dia bagi jumlah masa? Tak ada. Tak ada ya. Okey, belajar. You tahu tak apa itu 72 km per jam dengan 80 km per jam? Apakah ini? Laju. Ini ialah laju ya. Laju. So dia bagi laju dan jarak. Laju dengan jarak. Soalan bagi laju dengan jarak. Bagaimana kita boleh dapatkan masa? Laju dengan jarak, macam mana nak kira masa? Ingat lagi. Macam mana nak dapatkan masa? Diberikan laju dengan jarak, macam mana nak dapatkan masa? Jarak Jarak bahagi bahagi laju. Yes, very good. Awak kena ingat semula segitiga yang kita telah belajar. Okey, masa sama dengan jarak bahagi dengan laju. Okey, ingat ya segitiga ini, tolong ingat segitiga ini. Okey. Masa sama dengan jarak bahagi dengan laju. So kita pun buatlah. Okey, jarak 126. Laju ialah 72. So kita bahagi. Okey? Kita bahagi.
So, berapa kita punya masa? 1.75. Okay, so 126 bahagi 72. So, dapat 1.75. Okay, 1.75. So, kita tulislah 1.75. Okay, tahu tak unitnya apa? Hour. Hour, jam. Okay, sebab 126 ialah kilometer, 72 ialah kilometer per jam. Okay, kilometer dengan kilometer boleh potong. So, akhirnya kita dapat unitnya ialah jam. Okay, jam. Masa sama dengan 1.75 jam. Okay, dan kita kira lagi satu lagi. Okay, untuk laju 80 km per jam dan jarak 180 km, berapa masa yang digunakan? Okey, samalah. Masa sama dengan jarak bahagi dengan laju. Okey, gunakan rumus. Okey, tolong ingat rumus ni lah. So, 180 bahagi dengan 80. Berapa hasil dia? What is the answer? 2.25. 2.25. Okay, very good. So, 2.25 jam lah. Juga jam lah. Sebab kilometer bahagi kilometer per jam. So, kilometer dengan kilometer potong 3 jam saja. So, jumlah masanya berapa? Sebab kita nak dapatkan laju purata kan? Okay, so kita dah ada masa. So, jumlah masanya ialah 2.25 plus 1.75 equals yes, to 4. very good. So 1.75 plus 2.25. Okay. Macam mana nak kira yang ni? Nak tambah dulu ke nak bahagi dulu? Tambah dulu. Tambah dulu. Buat addition dulu. Okay. 126 plus 180. Okay. Buat addition dulu. Tambah dulu. So answer is 306. okay, very good. 306. Okay, 306. Okay, kita buat addition. Okay, tambahkan dulu. Lepas tu 1.75 plus 2.25. Berapa hasil dia? 4. Okay, equal to 4. Okay, very good. Okay, 4 Okay, so berapa? 306 divide 4. Berapa? 76.5. Okay, very good. So 76.5. Okay, kilometer per hour. Okay, memang jawapan tu dia nak lah kilometer per jam. Okay, so kilometer per jam. Okay, belajar? Boleh faham? Sir, I want Yes. to ask if 72 plus 72 km per hour plus 80 km per hour divide 2 cannot. 72. Okay, Plus saya 80. this one plus this one. Then Yeah, and divide 2. why? For what? So you get what? 152 divide 2. So you get what? 70? 76. 6. Oh, so what you get? 76 is what? Average speed. Isn't it? No, wrong answer. The answer is 76.5. So you do this, wrong answer lah. Cannot do like that. You cannot sum and divide 2. That one is wrong calculation. Okay, cannot do like that. You have to find
the times first. Have to find the times, then calculate the total times taken. Cannot straight away plus and then divide 2. That one is wrong method. You see, the answer is different. The answer is different. So this is wrong method. Wrong method. Okay. 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 Ada soalan lain? Dia kena cari masa terlebih dahulu lah. Okay. Okay. Saya bagi lagi satu contoh. Okay. Satu lagi soalan. Bukan contoh ni. Soalan ni. Latihan ni. Okay. So soalannya hitung laju purata. Okay. Hitung laju purata. Okay. So C, sebuah bas ekspres bergerak. Okay. Bergerak 70 km per jam, okay, selama 2 jam dan 84 km per jam selama 2 jam 30 minit. Okay, so kita dah dapatkan laju purata. Okay, so satu bas, okay, bergerak 70 km per jam selama 2 jam. Lepas tu, dia bergerak lagi 84 km per jam selama 2 jam 30 minit. Okay, so soalannya dia nak laju purata. Laju purata average speed sama dengan total distance over total times. Okay, berapa jumlah jarak? Tidak diberi. Tidak diberikan. Okay, apa yang diberikan? What is given? Power and speed. Okay, so dia punya masa ini ialah masa 2 jam dan ini ialah laju. Okay, samalah ini laju, ini masa. Okay, so macam mana dapatkan dia punya jarak? Laju darab masa. Laju darab dengan masa. So kena ingat lagi, sekali lagi, segitiga. So segitiga ini sangat penting. Sangat penting. Okey, segitiga. Okey, kita buat lagi sekali lagi. Segitiga ini. Okey, laju sama dengan jarak bagi dengan masa. Okey, so laju sama dengan jarak bagi dengan masa. So kalau nak dapatkan jarak, okey, jarak, nak dapatkan jarak. So kita darabkan laju dengan masa. Ni jarak jarak. Okey, so kena ingatlah segitiga ini ya. Okey, so jarak sama dengan laju darab dengan masa. Okey, lajunya berapa? 75 km per hour. 75 times 2. 2. So berapa? 150. 150 ya, 150. Okey, saya lupa nak tulis dia punya unit tadi. Okey, so unit ialah 75 km per jam darab 2 jam. Okey, so jam dengan jam boleh potong. So akhirnya kita tinggal unitnya kilometer sahajalah. Okey, 150 km. Okey, ini adalah bahagian pertama. Okey, kita akan kira bahagian yang kedua. Jarak untuk bahagian yang kedua, second part. Second part untuk laju 84 km per jam dan masa 2 jam 30 minit. Kita kirakan jarak yang dilalui. Okey, the distance travel. Okay, for the speed 84 km per hour and also times 2 hour 30 minutes. So kita kirakan jarak yang dilalui. Okay, so lajunya berapa? 84. 84 times
the times taken. Times taken. 2.5 hour. Ya, okey. 2. Lepas tu 30 per berapa minit nak tukar kepada jam? Per berapa? 60. Ya, 60. Okey, jam. Yang lain okey tak belajar? The rest of you, are you okay? Okay, sir. Okay, okay. So let me know if you have any problems. Okay, so kita darab lah, guna calculator sajalah. 84 darab 2 ABC 30 ABC 60. Minta calculator buat kerja untuk kita. Okay. So, berapa jawapan? Berapa jawapan dia? (84 times 2 30/60). Berapa jawapan dia? 210. 210. 210. Yes, very good. Okay, so 210. So J 210. Okay, so jam dengan jam potong. So kita ada jawapan unitnya kilometer. Okay, so sekarang kita boleh dapatkanlah laju purata. Laju puratanya ialah jumlah jarak berapa? Jumlah jarak berapa jumlah jarak? 210 plus 150. Yeah, okay. 150 tambah 210. Jumlah masa 2 hours plus 2.5 hours. ya, okay. 2 tambah dengan 2 30 per 60. Okay, sebab dia nak kilometer per hour, kilometer per jam. So yang minit tu kena bahagi dengan 60 lah untuk tukar kepada jam. Okay, so 2 lepas tu 30 per 60 lah. So, nak bahagi dulu ke nak tambah dulu? Tambah. Tambah. Okey, kita buat slow-slow lah. Okey, so 150 tambah dengan 210 berapa hasil dia? What is the answer? 360. Very good, 360. And 2 plus 2, 30/60 berapa? 4.5. Okey, 4.5. Okey, boleh tekan je lah calculator. 2 tambah 2 ABC 30 ABC 60. Dapatlah 4 1/2. 4 1/2 ataupun 4.5 lah. Okey, 4.5 tu perpuluhan. 4 1/2 ialah nombor bercampur. Okey. So nak tulis 4 1/2 boleh, tulis 4.5 pun boleh. Okay. Then 360 divide 4.5 berapa? 80. 80. 80. 80. Okay, so ini kilometer, ini jam. So kilometer per jam. Okay, so ini jawapan je lah. Dan awak tak boleh buat macam tadi ya, yang okay, di mana awak tambah 75 plus what? 84. Then divide 2. Divide 2. Tak betul lah. Okay, jawapan tak betul, tak tepat. Dia hampir tapi tak tepat. Okay, 79.5. The actual is 80. Okay, tak boleh buat macam itu. Tak boleh tambah laju bagi 2. Bukan itu cara dia. Okay, itu bukan cara yang betul lah. Cara yang betul ialah kena carikan jumlah jarak dan bahagi dengan jumlah masa. Itu ialah kaedah yang betul. Okay, kirakan jumlah jarak dan jumlah masa. Lepas tu bahagi.
Okey, ada soalan? Tak ada. Ada tak? Tak ada. Okey, kita teruskan. Okey. Sekarang kita nak teruskan dengan pertukaran unit. Okey, nak tukar unit lah. Okey, kita lihat contoh 7. Had laju kebangsaan di jalan persekutuan ialah 90 km per jam. Okey. Speed limit 90 km per jam. Nyatakan had kelajuan ini dalam unit. Okey, A kita nak tukar kepada meter per saat. Okey, dan B kita nak tukar kepada kilometer per minit. Okey, so kita kira the first one. Okey, 90 kilometer per jam. Okey, nak tukar kepada meter per saat. Okey, so yang ni boleh tukar kepada 90 kilometer per 1 jam. Kilometer, 90 kilometer per jam maksudnya 1 jam. 1 jam bergerak 90 km. Ya, itu maksud dia lah. Okey, maksud bagi 90 km per jam. Okey, 90 km per jam maksudnya 1 jam bergerak 90 km. Dalam masa 1 jam bergerak 90 km. Okey, sekarang kita nak tukar kepada meter per saat. So, kilometer. Kilometer, kita tengok, okey, ini saya ada sediakan, tapi sebenarnya awak perlu hafal sendiri ya, periksa dia tak bagi ya. So, kilometer, tukar kepada meter. Macam mana? Darab atau bahagi? Bahagi. 1 kilometer berapa meter? Darab. Darab 1 kilometer, 1000 meter. So, darab so darab dengan 1000. Okey, darab dengan 1000 untuk tukar kepada meter. Okey, kilometer nak tukar kepada meter, darab dengan 1000. Okey, next. 1 jam. Jam nak tukar kepada saat. Jam nak tukar kepada saat. How? Darab atau bahagi? Darab. Okey, darab 1 jam ada 60 minit. 1 minit ada 60 saat. Maknanya jam nak tukar kepada saat, awak perlu darab 60 untuk tukar minit terlebih dahulu. Lepas tu darab lagi 60 untuk tukar kepada saat. Okey, maknanya awak kena darab 60. Boleh? Untuk tukar kepada saat. Okey. So, macam mana nak buat ini? Nak bahagi terus atau nak darab dulu? Darab dulu. Darab dulu. Okey, kita buat slow-slow. Okey, 90 darab dengan 1000 berapa? RM90,000. Yes, very good. Okey, 90,000. Okey, meter kita dah tukar kepada meter sekarang Kita dah dengan 1000 untuk tukar kepada meter. Okey, 1 darab 60 darab 60 berapa? 3,600. 3,600. Sekarang ini dah tukar kepada second. Okey, tukar kepada second. Lepas tu kita bahagi, kita dapat berapa? 25. 25 meter per saat. Itu sahaja untuk tukar daripada unit kilometer per jam kepada meter per saat. Okey, perlu ingatlah jadual pertukaran unit. Kalau tak ingat, nanti awak buat silap. Okey, kita try lagi sekali lagi untuk B. 90 km per jam tukar kepada kilometer per minit. Ingat, 90 km per jam bermaksud dalam 1 jam bergerak 90 km. Maksud 90 km per jam maksudnya 1 jam bergerak 90 km. So, sekarang dia nak tukar kepada kilometer per minit, maknanya kilometer tak payah tukarlah. Hanya tukar jam sahaja. Jam kepada
minit. So kita ada 90 kilometer per. Okey, jam nak tukar kepada minit, darab atau bahagi? Darab. Darab atau bahagi? Darab. Darab Okey, so kita darab 60. Okey, darab dengan 60. Darab dengan 60. Okey, so 1 darab dengan 60. Darab sini salah je. Senang. Tak payah buat asing. So, berapa kita dapat 1 jam darab 60? 60. 60 60. So 60. 60. Okey, jam darab 60, so tukar kepada minit. So berapa? 90 bagi 60. Berapa? 1.5. Yes, 1.5. 1.5 kilometer per minit. Okay. Okay. So, sekali lagi ya. 1.5 kilometer per minit maksudnya 1 minit bergerak 1.5 kilometer. Okay. 1 minit bergerak 1.5 kilometer. Itu maksud bagi 1.5 kilometer per minit. Kalau 25 meter per second bermaksud 1 saat bergerak 25 meter. Okay. Kita lihat contoh 8. Tukarkan 120 meter per saat kepada kilometer per minit. Okey, so tukar unit So sekarang kita nak tukar 120 meter per saat. Okey, sama dengan 120 meter per 1 saat. Okey, 120 meter per saat maksudnya dalam masa 1 saat boleh bergerak, move 120 meter. Okay, 120 meter per second means 1 second. Within 1 second, okay, an object can move 120 meter. Okay, boleh faham ini? Boleh. Boleh Okay, sekarang dia nak tukar kepada kilometer per minit. So meter nak tukar kepada kilometer, darab atau bahagi? Meter tukar kepada kilometer. Bahagi. Yes, bahagi dengan 1,000. Tolong ingat Okey, saat nak tukar kepada minit. Ini saat. Nak tukar kepada minit. Saat tukar kepada minit berapa? Bahagi 60. Yes, bahagi 60. Boleh pelajar? Ada soalan tak pelajar? Tak ada. Tak ada. Okey, so visa baru sampai. Okey, so di sini ada lebih kurang 20 pelajar. So kalau ada masalah tolong tanya pelajar, jangan malu, jangan segan Jangan malu, jangan segan. Okey? Boleh tanya. Percuma. Tiada bayaran. Okey? Tak ada bayaran Okey. So sekarang kita nak buat mana? Macam mana nak buat? Bahagi dulu. Bahagilah. Okey, bahagi. So kita bahagilah. So bahagi pun bahagilah. So 120 divide 1000 berapa? Berapa? 0.12. Okey, 0.12. Okey, 0.12. Okey, lepas tu 1 divide 60. 0.02. Okey, kalau macam ni I think kita biarkan sajalah. Kita biarkan saja.
1/60. Kita biarkan sajalah. Okey, biarkan saja 1/60. Okey. Next step. Kita tekan 0.12 bahagi 1 ABC 60. Okey. Sebab 1 bahagi 60 sama dengan 1/60 kan? Okey, so kita tekan macam ni lah. Saya rasa lebih baik lah. Okey, daripada awak tekan apa? Daripada awak tulis 0.01 apa? 66666 kan? Okey, lebih baik saya rasa kita tulis dalam bentuk pecahan lah. Okey, lepas tu jawapan akhir 7.2. okey, jawapan akhir 7.2. Okey, lebih senang lah. Okay. Kalau tak, okey. Kalau saya buat tadi 0.12 per, okey, kalau saya bagi, saya tengok apa jadi 1 divide 60. Okey, yang ni awak mesti ambil jawapan which one Which one you think is betul? Awak ambil 0.01, 0.02 ataupun 0.017. Which one you think is better? 0.017. Ya, saya rasa lebih baiklah, lebih tepatlah. Okey, kalau awak letak 0.02, awak apa nama dia kata? Tak tepatlah. Okey. So 0.017 lah. Okey, kalau nak ambil 0.01666 lagi bagus. Tapi susah kan? Okay? Biasa kita ambil at least two decimal places lah, 2 tempat perpuluhan, tapi sebab ni kosong so kita kena ambil 3 tempat perpuluhan lah. 3 tempat perpuluhan. 0.017. So 0.017. 0.017. Sebab kalau kita ambil 2, sebab kosong kan, so kita tak boleh ambil 2 lah, kena ambil 3 lah. Lepas tu kita bagilah 0.12 bagi 0.017. Berapa jawapan dia? Okey, 7.06. 7.06 kilometer per minit. Okey. Mana yang awak fikir lebih tepat? Which one is more accurate? 7.2 atau 7.06? Mana satu lebih tepat? 7.2. 7.2. Sebab yang ni kita ada bundakan. 0.017. Ini kita ada bundakan. So jawapannya sebenarnya kurang tepat berbanding dengan 7.2. 7.2 kita tak bundakan. Kita kekal 1/60. Kita tak bunda. So lebih tepat. So saya lebih suka yang first method inilah. Okey, kita tulis dalam bentuk pecahan supaya jawapan lebih tepat. Yang ini 0.017 ini nilai yang telah dibundakan. Round off. Kita dah bundakan. So yang lebih tepat ialah 7.2 lah sebenarnya. Okey. So saya harap boleh faham. Yes, ada soalan? If you use the second 7.06 is correct, it's also correct, right? Yalah, boleh lah. Boleh lah, betul jawapan. Cuma 7.2 lebih accurate lah. Okay, boleh lah diterima. Boleh. Tidak ada masalah. Okay. Dua-dua diterima. Cuma 7.2 lebih tepat. Okay. Ada soalan lain? Tak ada. Ada. Okey, jom kita buat latihan ini. Tulis dalam test pad ataupun buku catatan terlebih dahulu. Tukarkan unit laju di bawah dengan unit yang dinyatakan. So kita nak tukar unit A
50 kilometer per jam. Tukar kepada meter per minit. Okay, so kena ingat, kena faham 50 km per jam sama dengan apa? 50 km per 1 jam. Maksudnya, 1 jam boleh bergerak 50 km. Okay, 1 jam move, 1 hour move 50 km. Okay, nak tukar kepada meter per minit. Kilometer nak tukar kepada meter, darab atau bagi? Yes. Sir, can you repeat the question? Okay, kita nak tukarkan kilometer per jam kepada meter per minit. Okay, kilometer per jam kepada meter per minit. So, kilometer nak tukar kepada meter, darab atau bahagi? Darab. Darab dengan berapa? 1000. Yes, very good. 1000. Okay, sekarang kita lihat pula jam. Jam nak tukar kepada minit. Jam tukar kepada minit, darab atau bahagi? Darab. Darab. Berapa? 60. Yes, very good. Okay. Boleh faham tak semua pelajar? Boleh. Boleh. Boleh ya, thank you ya. Kalau tak faham tolong tanya ya, jangan malu, jangan segan. Kalau tak nanti awak sendiri yang rugi ya. Awak yang rugi tau. Sebab awak tak berani. Okey? Nanti akan datang awak kerja nanti pun susah kerana malu. Malu malu bertanya. Nanti cari kerja pun susah. Kan? Sekarang kita perlu apa? Komunikasi, kemahiran komunikasi. Okey, kalau diam saja nak cari kerja pun susah. Okey, bukan setakat exam sajalah setakat dapat result saja tak cukup sekarang. Okey, kena ada kemahiran-kemahiran yang lain, kemahiran ICT, kemahiran bertutur dan sebagainya. Okey, bukan setakat belajar saja. Belajar saja tak cukup. Ada ilmu saja tak cukup. Okey, perlu ada kemahiran-kemahiran yang lain. Soft skill. Okey, soft skill. Okey, kemahiran berkomunikasi, kemahiran memimpin dan sebagainya. Okey, ilmu itu sebahagian saja dalam kehidupan kita. Ada lagi aspek-aspek lain yang juga pentinglah. Okey. Okey, so tolong kalau ada apa-apa masalah tolong tanya. So, 50 darab dengan 1000 berapa? 50,000. Yes, 50,000. Okay, meter. Okay, kita tukar kepada meter. 1 jam darab 60? 60. 60 minit. Okay, kita tukar kepada minit. Okay, sebab soalan tu dia nak tukar kilometer per jam kepada meter per minit. Okay, tukar unit. So, kita kiralah 50,000 bahagi 60. Berapa? Berapa? Apa jawapannya? Wait, sir. Okey. RM50,000 bahagi 60. Berapa? 833.33. 833.33.
Okay. So 833.33 meter per minit. Okay, itu saja untuk soalan A. Okay, nak tukar daripada kilometer per jam kepada meter per minit. Okay, next. Kita buat D. 0.8 meter per second. Okay. Tukar kepada kilometer per jam. Okay. So, kena faham bahawa 0.8 meter per second maksudnya 0.8 meter per 1 second. Maksudnya dalam 1 saat bergerak 0.8 meter. Okay. 0.8 meter per 1 second. Okay. Meter tukar kepada kilometer. Darab atau bahagi? Meter tukar kepada kilometer, darab atau bahagi? Bahagi. Okey, bahagi ya. Meter tukar kepada kilometer, bahagi dengan 1000. yes, 1000. Okey, lepas tu saat. Saat tukar kepada jam. Second convert to hour. Bahagi 60 kuasa 2. Okey, bahagi 60, bahagi 60. Okey, bahagi 60. Lepas tu bahagi 60. Boleh ya? Bahagi 60, bahagi 60. Bahagi 60 tukar kepada minit. Bahagi lagi 60 untuk tukar kepada jam. So, kena bahagi 2 kali 60. Okey? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, lepas tu kita apa? Kira lah. Yang atas tu apa? Ataupun nak kira sekaligus pun boleh ya. Nak kira sekaligus pun boleh, tapi awak kena letak kurungan lah. Okey, nak kira sekaligus pun boleh, tapi kena letak kurungan. Kurungan maksudnya apa? Kurungan. Apa maksud kurungan? Darab. Bukan darab. Kurungan di sini bukan darab. Apa maksud kurungan di sini? Apa maksud? Need to calculate first. Ini to calculate hasil bahagi yang atas ni. Okay? Nilai untuk pengangka saya perlu darab dulu. Itu sebab kalau nak guna kalkulator, kalau nak guna kalkulator untuk kira, boleh awak letak kurungan. Letak kurungan. Key in kurungan lah. Kalau tak key in kurungan nanti salah. Okay? Kalau awak tak nak buat step by step, awak nak buat sekaligus, pastikan ada kurungan lah. Pastikan ada kurungan. Letak kurungan. Okay? Supaya nanti kalkulator dia akan buat yang atas dulu. Lepas tu bahagi hasil daripada 1 bahagi 60 bahagi 60. Tutup kurungan. Okey? Kalau nak buat sekaligus lah. Kalau nak buat sekaligus, pastikan ada kurungan. Dan berapa jawapan dia? Berapa jawapan? Ada tak jawapan? Anyone? Anyone? Sorry? 2.88. 2.88. Yes, very good. 2.88. Okay, so the answer is 2.88. 2.88. 2.88.
88. Okey, 2.88 kilometer per jam. Okey. Ataupun kalau kamu tak nak buat sekaligus, nak buat asing, boleh juga. Okey, 0.8 meter divide 1000. Okey, 1 second divide 60 divide 60. Okey, takut salah awak buat step by step boleh. Okey, 0.8 divide 1000. So get apa ni? Okey, dapat 0.0008. Kan? 0.00 apa zero tadi? 30. Okey. Ada siapa yang dapat jawapan pelik macam tadi? Okey, yang dapat jawapan yang pelik tadi, kamu boleh tekan mode lah. Tekan mode, cari normal. Cari normal, tekan 3, tekan 2. Dapat jawapan ni. Sebab tadi saya dapat jawapan macam ni. Kan ada bentuk macam ni. So saya tekan mode, tekan 3 normal lah, lepas tu tekan 2. So dapat normal lah. Okey. Kalau ada dapat jawapan lain daripada inilah. Kalau tak ada masalah jangan tekan-tekan lah. Okey. Lepas tu 1 bahagi 60 bagi 60. So 1 divide 60 divide 60. Saya dapat ini kan panjang ah. So saya rasa lebih baik kita tukar pada pecahan. Okay. 1/3600. Lepas tu baru kita tekan calculator 0.0008 divide 1/3600. Dapatlah jawapan yang samalah 2.88. Okay. 0.008 divide 1/3600. So dapat jugalah jawapan yang sama. Cuma tadi lebih cepat lah. Lebih cepat tapi kena letak kurungan. Jangan cepat tapi salah. Nak cepat pun kena ada jalan kerja yang betul. Okay, next kita buat C. Okay, C. Okay, 110 km per jam tukar kepada kilometer per minit. Okay. So, 110 km per jam. So, maksudnya 1 jam boleh bergerak 110 km. Okay. Dalam masa 1 jam bergerak 110 km. Okay. Dia nak tukar kepada kilometer per jam. Kilometer per minit. Kilometer per minit. So, yang atas perlu tukar? Tak perlu Okey, so tak perlu. Okey, jam tukar kepada minit. Darab 60. So darab 60. Okey, tukar kepada minit. So 110 bahagi dengan 60 kan. 1 darab 60, 60 kan. So 110 divide 60. Kan? 1 darab 60, 60 lah kan. So berapa? 110? 1.83. Yes, very good. Okay, 1.83. So 1.83 kilometer per minit. Boleh? Untuk tukar unit. Boleh. Boleh Okey, kita tengok apa lagi. Okey, ini last one lah. Okey, last one Okey, last formula untuk hitung pecutan dan nya pecutan. Okey, ada lagi banyak lagi ni. Sempat tak? Kita ada lebih kurang 20 minit saja. Okey, kita try my best lah. Okey, so sekarang kita nak hitung pecutan dan nya pecutan. Okey, kita lihat dulu apa itu pecutan dan apa itu nya pecutan. Okey, so pelari. Okey, pecut.
akan bermula dari garisan permulaan dan berlepas dari blok permulaan sebaik saja bunyi tembakan pistol kedengaran. Okey. Laju larian semakin bertambah apabila mereka mula memecut ketika menuju ke garisan penamat. Peningkatan laju terhadap masa dinamakan pecutan. Okey. Selepas melepasi garisan penamat, kelajuan berkurang kerana pelari memperlahankan larian. Pengurangan laju terhadap masa dinamakan pecutan. Okey. So kita ada pecutan dan pecutan. Pecutan ialah peningkatan laju. Okay, masa dia berlari ya, okay, daripada garisan bermula. Okay, garis bermula lari ya. Garisan bermula. Okay, berlari. Laju. Okay, laju tambah sampai ke garisan ini mula, ini tamat. Okay, so ada peningkatan kelajuan, the speed increase. So speed increase, ada pecutan. So bila dia sampai pada garisan penamat, dia punya lajunya kurang. Sudah tamat. So lajunya kurang. So di sini ada pecutan. Tadi pecutan. Laju bertambah. Makin cepat. Itu ialah pecutan. Bila dia perlahan, itu ialah pecutan. So pecutan ialah perubahan laju, okay, bahagi dengan masa. Okay. Pecutan ialah perubahan laju, the change in speed over the time taken. So kita gunakan laju akhir tolak dengan laju awal bahagi dengan masa. Ini formula lah. Formula untuk pecutan. Formula untuk pecutan ialah laju akhir tolak dengan laju awal bahagi dengan masa. Okey. So pecutan ialah lajunya bertambah. Pecutan maksudnya lajunya berkurangan. Okey. So kita lihat contoh 13. Okey, example 13. Sebuah kereta lumba memecut daripada keadaan pegun. Apa maksud pegun? Keadaan pegun ialah keadaan objek yang tidak bergerak. Oleh itu kelajuan ialah sifar. Okey, kelajuannya ialah sifar. So keadaan pegun maksudnya laju ialah sifar. Okey, lajunya ialah sifar, kosong. Okey. So memecut daripada keadaan pegun dan mencapai kelajuan 100 km per jam dalam masa 6 saat. Okey, dalam masa 6 saat. Hitungkan pecutannya. So pecutan, acceleration. Acceleration, pecutan, change in speed over time. So kita gunakan laju akhir tolak dengan laju awal bagi dengan masa. Okey, so daripada keadaan pegun dan mencapai kelajuan 120 km per jam. Maknanya laju awal, ini laju awal. Laju awal kosong atau sifar kilometer per jam. Dan 120 km per jam ialah laju akhir. Okey? So daripada sifar, okey, laju awal sifar, laju akhirnya 120 km per jam. Are you okay dengan ini? Ada soalan?
okey, daripada okey, so kita gunakan 120 laju akhir ya. Final speed minus 0 laju awan. Okey, ini ialah laju akhir 120. Keadaan pegun maksudnya dia tak bergerak, so kelajuannya ialah 0. Masanya ialah 6 saat. Okey, 6 saat. So ini kilometer per jam, ini ialah saat. Okey, untuk pecutan, kita tengok bawah ni, ada nota. Unit ukuran pecutan yang biasa digunakan ialah kilometer per jam kuasa 2. Kilometer per jam kuasa 2 atau meter per saat kuasa 2. So kalau di sini kita ada unit kilometer per jam. Lepas tu bawah ni saat. Maknanya kita kena tukarlah. Okey. Kilometer per jam. Yang saat ni kita kena tukar kepada jam. Okey, sebab unit yang biasa digunakan ialah kilometer per jam kuasa 2. Kalau jam. Jangan ada jam dengan saat. Tak boleh campur. Okey tak? Kalau jam guna jam semua. Kalau saat guna saat semua. Jangan ada jam lepas tu saat. Pening. Okey, so saat nak tukar kepada jam macam mana? Darab atau bagi? Bahagi. Bahagi ya, bahagi. So bahagi 60. Bahagi 60 tukar kepada Minit. minit. Tapi nak tukar kepada jam? Bahagi 60. Bahagi dengan 60. Maknanya kena bahagi 60 dua kali. Sebab ni saat. So bahagi 60 tukar kepada minit. Bahagi lagi 60 tukar kepada jam macam ni. So kena bahagi dua kali lah. 60. Okay, so sekarang kita ada 120 tolak 0 120 lah. Per dengan 6 bagi 60 bagi 60. So 6 bagi 60 bagi 60. So 6 bagi 60 bagi 60. So dapat ni. So tadi saya ada katalah lebih baik kita tukar kepada bentuk pecahan. 1 per 600. Okay, 6 bagi 60 bagi 60. So 1 per 600. So 1 per 600. Lepas tu kita tekan lagi kalkulator. 120 divide 1 ABC 600. So dapat jawapannya 72,000. Okay, 72,000. So pecutannya 72,000 kilometer per jam kuasa 2. Okay, itulah jawapan dia untuk soal contoh 13. Okay, 13. Okay. Boleh? Faham? Tak boleh. Tak faham. Okey. Mana satu tak faham? Okey, nak kira pecutan? Yes? Why but the textbook is used kilometer per second. Okay. That's why saya ada tunjuk ini. Ni. Ini dia kata unit ukuran pecutan yang biasa digunakan. Okay. Biasa digunakan maksudnya kalau kilometer per jam, kita akan gunakan kilometer per jam kuasa 2. Maksudnya kalau jam, mesti guna jam lah. Jangan ada jam lepas. Okay. Buku teks dia guna second. Maknanya dia tukarlah yang dia tukar yang kilometer per jam kepada kilometer per second. Kan tadi ada belajar kan nak tukar kepada second. Betul? So up to you lah. Tapi saya rasa lebih betul sepatutnya kita guna kilometer per jam kuasa 2 lah. Ini yang lebih betul lah. Buku teks bukan tak salah. Tak salah. Cuma biasanya kita guna kilometer per jam kuasa 2. Okey. Biasanya kita guna kilometer per jam kuasa 2. Okey, itu tak penting lah. Yang penting nilai lah. Okay, kita buat lagi satu contoh lah. Satu contoh lagi ya. Okey.
kita buat lagi satu contoh. Ia punya unit tu bukan tak penting lah. Sebab dia tak bagi ya apa unit dia nak. Dia tak nyatakan unit yang dia nak. So kalau saya guna kilometer per jam kuasa 2 pun boleh. Kalau buku teks dia guna kilometer per second pun diterima. Sebab buku ni, soalan ni dia tak kata, tak cakap, tak mention, tak nyatakan unit apa yang dia nak. Cuma saya gunakan unit yang biasa digunakan, iaitu kilometer per jam kuasa 2. Tak apa, kita try lagi satu. Yang penting awak tahu guna formula, itu yang lebih penting. Okey, kita lihat contoh 14. Sebuah motosikal bergerak daripada keadaan pegun. Ingat, keadaan pegun. Keadaan pegun maksudnya apa? Zero kilometer per hour. Dia punya lajunya ialah 0 meter per second. Meter per second. Sebab di sini meter per second. So saya ikutlah 0 per second. Okay, so kena ingat keadaan pegun maksudnya dia punya lajunya ialah sifar. Okay, understand stationary kalau bahasa Inggeris. Stationary. Okay, stationary. Stationary. Maksudnya dia tak bergerak. Okay, keadaan pegun. Okay, dan memecut secara seragam sehingga mencapai kelajuan 20 meter per saat dalam masa 5 saat. Berapakah pecutan? Okay, so pecutan sama dengan laju akhir tolak laju awal. Okey, belajar. Mana satu laju akhir, mana satu laju awal? Daripada pegun. Pegun maksudnya lajunya ialah sifar. Daripada sifar. Memecut sehingga 20 meter per saat. So, laju awalnya apa? Laju akhirnya apa? Laju awal 0. Laju ini awal. 20. Okey, yang ini akhir. Final. 20 is final. 0 is initial. Initial. Kena betul lah. Jangan terbalik ya. Sebab dia daripada sehingga. Daripada ialah awal. Hingga ialah akhir. Okey, kita gunakan 20 tolak sifar. Boleh? Laju akhir tolak laju awal. Bahagi dengan masa. Masanya apa? Masanya ialah 5. 5. Okay. So, 20 tolak sifar berapa? 20. 20 meter per saat bahagi dengan 5 saat. So, kita dapat berapa? 4. Okey, so 4 meter per, sebab dia ada saat, lepas tu dia bahagi dengan saat. So, kita dapat saat kuasa 2. That's why lah. Kalau meter per saat, kita biasa, kalau meter per saat, kita saya tak tahu. Okay. Biasa unitnya ialah sama ada kilometer per jam kuasa 2 atau meter per saat kuasa 2 lah. Itu yang saya nak emphasize lah. That's why tadi saya bagi contoh yang tadi, saya guna kilometer per jam kuasa 2. Dalam buku teks dia guna kilometer per second kuasa 2. Okey. Sekarang kita buat yang ni. Okey, ada 4 minit, cepat kita tengok sampai mana kita boleh buat. Okey, kita cuba buat ini. Jom cuba 9.2. Soalan 1, tuliskan betul atau salah pada pernyataan di bawah. Okey, soalan A. Okey, laju sebiji bola yang bergolek di atas lantai berkurang daripada 12 cm per second kepada 2 cm per second dalam masa 4 saat. Okey, pecutan yang diberikan ialah negatif 2.5 cm per second kuasa 2. Betul atau salah? Okey, jom kita tengok betul tak? Kira betul tak? Pecutan
sama dengan acceleration sama dengan laju akhir tolak laju awal. Okey, daripada 12 cm per second kepada 2 cm per second. Laju akhir apa? Dua. Okey, ini ialah laju akhir. Ini ialah laju awal. Okey, daripada 12 kepada 2. Maknanya daripada ialah laju awal 12. Kepada 2 cm per second ialah laju akhir. Okey, from 12 to 2. Maknanya 12 ni awal lah. 2 ialah akhir. Boleh tak So belajar? this one is deceleration. Sorry? This one is deceleration. Yeah. Deceleration. Okay. But in this case, we just need to find out whether the answer is same or not. They're not asking you whether this is acceleration or deceleration. Okay, just to calculate whether the pecutan is negative 2.5 or not. Boleh? Okay. Okay. So, okay. How? 2 tolak 12 ke 12 tolak 2? 2 tolak 12. Yes, very good. Laju akhir tolak laju awal. Bagi dengan masa berapa? 4 saat. Okay, so kita dapat 2 tolak 12 berapa? Negative 10. Negative 10, okay. Apa ni? Sentimeter. Sentimeter per second bahagi dengan 4 second. So, berapa? Negative 2.5 Sentimeter per second square. Boleh? Ataupun dia tulis sentimeter second kuasa negatif 2. Sama je lah. Okay, sama sajalah. Okay, sentimeter per saat kuasa 2 atau sentimeter saat kuasa negatif 2. So, betul atau salah? Betul. Betul. Boleh tak? Faham tak? Faham. Faham. Okey, kita tengok B. Okey, sebuah trailer memecut daripada 90.5 km per jam kepada 123 km per jam dalam masa 3/4 jam. So, pecutan yang diberikan ialah negatif 43.3. So, kita kira betul atau salah nilainya. So, pecutan sama dengan, okey, daripada 90.5 kepada 123. So, 9.5 laju awal atau laju akhir? Laju awal. Yes, ini adalah laju awal. Okey, laju awal. Okey, 123 ialah laju akhir lah. Are you okay dengan ni? Jangan terbalik. Okey, daripada to. Okey, so daripada ialah awal. To ialah akhir. Final. Okay, so 1, 2, 3 minus 90.5. Bagi dengan masa. Masa, berapa masa? 3/4 jam. Okay, so 1, 2, 3 minus 90.5 berapa? Berapa? 32.5. Okay, so 32.5 kilometer per jam bahagi dengan masa 3/4 jam. Okay, so jawapan berapa? 43.3.
Okay, bagi 3/4. 43.3. Okay, so 43.3. Betul tak jawapan? Tak betul. Tak betul, salah. Okay, so salah. Sebab dia tulis negatif 43.3. So salah lah. Okay, sepatutnya 43.3. Tak ada negatif. Sepatutnya tak ada negatif. Okay, tidak ada negatif. Sepatutnya tak ada negatif, tapi dia ada negatif. Negatif sebenarnya menunjukkan nya petutan. Deceleration. Okay, kalau positif, acceleration. Kalau negatif, deceleration. Okay, kita try lagi. Last one. Kita last one. Tolong, okay, buat ini dulu. Last one. Okay, C. Okay, C last one. Sebiji kelapa jatuh dari atas pokok dengan kelajuan 7 meter per saat dalam masa 0.71 saat. Okay, so petutan. Okay, so ini pokok pokok ini manusia saya lukis. Tengok, nak cepat sudah blur sikit. Okay, pokok. Ini pokok kelapa pokok kelapa. Ini kelapa. Besar. Okay, jatuh. Okay, 7 meter per saat. Okay, dia asalnya, ingat lagi tak perkataan tadi? Apa dia? Asalnya, kelapa itu pegun, betul? Pegun. Zero stationary, pegun. Okay, zero. Okay, kosong. Kelajuannya kosong. 0 meter per second. Okay, lepas tu dia jatuh dengan kelajuan 7 meter per second. So, laju awalnya ialah 7. Laju awal 0. ini awal. Initial speed. Dia pegun. Dia tak bergerak. So, dia punya speed kosong. Lepas tu, 7 meter per second ialah akhir. Laju akhir. Okay, dia mencapai 7 meter per saat. So, masa 0.71 second. Okay, so sekarang kita nak dapatkan dia punya petutan. Dia bagi sini petutan 9.86. Kita kira betul atau salah. Okay, so laju akhirnya apa, pelajar? 7. 7 tolak 0. Okay, kena faham dia asalnya dia pegun, stationary, kelapa dia tak bergerak mana-mana, lepas tu dia jatuh sehingga kelajuannya mencapai 7 meter per saat. So kena fahamlah dia punya laju awalnya sifar dan laju akhirnya 7 meter per saat. Masanya ialah 0.71. Okay, so kita dapat 7 meter per saat bahagi 0.7 saat dan kita dapat jawapannya ialah ialah 9.86. Okay, 9.86. So sama tak jawapan? Sama. Okay, so betul atau salah? Betul. Betul. Okay, so 9.86 meter per second square. Sebab dia meter per second, lepas tu dia bahagi dengan second. So meter per second square. Okay, ataupun dia tulis di sini dengan kaedah meter saat kuasa negatif 2 pun diterima. Okay, so jawapannya betul lah. Okay, so saya rasa saya berhenti di sini saja. Sekali lagi, terima kasih kerana dapat hadir. Tolong nanti saya akan share lah. Okay, nota ini, tolong siapkanlah nota ini. So, dan jangan lupa untuk buat buku modul.
Buku modul tolong buat buku modul pelajar. Buat buku modul Muka surat. Okey, buku modul, muka surat. Buku modul, buku A buku A. Soalan muka surat. Laju dan petutan muka surat 31. Buat mana yang kamu boleh buatlah. Okey, kita akan bincang hari Ahad depan. Okey. So tolong buat buku modul bab laju dan petutan. Okey. So itu saja, kehadiran tak perlulah sebab saya ada rekod Okey, sekali lagi terima kasih untuk Adil. Minta maaf lewat di 10 minit. Okey. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Ravina. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Leila, Priti, Shiwei.